Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya akan sambung kepada projek LPH ini. So last time kita berhenti dekat membuat tarikh dan juga untuk sorting data. So kita akan susun ikut hari dan kemudian kita akan ikut masa. So hari ini fokus kita adalah lebih kepada drop down lah. So untuk bahagian ini, so saya akan susun data dia lain sikit. So instead of saya letakkan jadual dia sebeginilah, subjek, kelas, hari nombor ni semua. So apa yang saya nak buat adalah saya nak buat dia dalam bentuk macam form lah. Okay, macam form maksudnya sesuatu yang diisi secara menegak macam ni lah. So kita akan mula daripada subjek dahulu, lepas tu kita akan ambil dia punya tingkatan apa, kelas, hari, nombor, masa mula, masa akhir dan bidang, standard kandungan dan juga standard pembelajaran. So sebagai contoh kita ambil kelas inilah. So subjek dia adalah sains yang pertama ni. Kemudian kita ambil tingkatan dia, adalah tingkatan 1. Lepas tu nama kelas dia adalah elok di situ. So harinya kita akan pilih yang sama, Isnin. Okay. Hari nombor ni akan generate lepas ni. Masa mula kita letak 7 juga. So kita akan cuba buat untuk 1 dahulu. Masa itu adalah 8 sama juga. So sekarang ni fokus kita adalah lebih kepada yang inilah, bidang, standard kandungan dan standard pembelajaran ni adalah. So first kali yang hari nombor ni sama macam yang sebelum ini. So kalau sebelum ini sebenarnya kita akan pakai VLOOKUP kan. So kita ambil contohnya VLOOKUP. So nilai yang kita nak cari adalah Isnin. Yang kita akan cari adalah dekat bahagian ini. So ini dalam video sebelum ni lah. Dan kita lockkan dia supaya dia tak lari range dia nanti. Dan ini yang ketiga adalah kita letak dia punya index 2. Dan dia punya sorted tu kita letak false. Kita tutup kurungan. So inilah dalam video sebelum ni lah. So kalau Isnin tu dia akan keluar sebagai 1 di sini. Baik. So sekarang ni saya nak bagi tahu tentang macam mana kita nak buat drop down ya. Drop down menggunakan bidang ini. So first kali saya nak cuba dahulu dengan menggunakan tingkatan inilah. Baik. So di sini saya akan ada dia punya data yang berkaitan dengan DSKP. So dokumen standard pentadbiran ni. Baik, so dekat sini kita ada banyak lah. Kita ada ADMAT, kita ada asas jahitan yang ni kan, dan kesemuanya sekali lah. Okay, kita ada satu data dia di sini. Okay, so apa yang saya nak buat di sini adalah first kali, contohlah kalau ADMAT ni kan, kalau form 1 tak ada lah ADMAT kan. So form 1 ni kalau ADMAT ni dia akan ada certain tingkatannya. So ada certain subjek tu dia akan ada certain tingkatan sahaja. Okay, so first kali saya nak ceritakan tentang cara kita buat drop down. So drop down ni kita akan gunakan data validation. Sebagai contoh lah, contoh saya letakkan di sini nombor 1, okay. Lepas tu 2, lepas tu list dia 3, 4 dan 5. Baik. So contohlah kalau tingkatan ni saya nak buat dia di antara 1 hingga 5 ni. So apa yang saya boleh buat di sini kan adalah kita akan gunakan data validation. So kita tekan dekat sel B21 ini dan kemudian kita akan pergi ke bahagian data. Pergi ke bahagian data validation yang ni. Dan kemudian macam sebelum ni kita gunakan date untuk kita keluarkan kalender bila kita klik dekat sel tu. So kali ni pula kita akan gunakan range ya. Kita akan gunakan range. So kalau gunakan range ni kita akan ambil daripada certain range dalam spreadsheet. Okay. So kita boleh select data range dekat sini. Dan kemudian contohnya kita nak pilih range inilah. Range di mana list 1 hingga 5 ni kita boleh nampak. So dia adalah daripada D21. Kita select. Nampak di atas ni dia dah berubah kan kepada hingga H21. Untuk ni lah. So dia akan ambil data daripada D21 hingga H21, which is 1, 2, 3, 4, 5 tersebut. So kalau saya tekan OK di sini dan kemudian saya save, dan apa yang kita boleh nampak di sini adalah dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita boleh pilih di sinilah. Baik. So itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita nak list ni dia lebih dynamic lah. So kalau kita tambah lagi, contoh kalau kita tambah 6 dekat sini kan. So kalau kita tengok di sini 6 tu dia tak ada masuk kan. So trik dia dekat sini, apa yang kita boleh buat adalah kita ubah dia punya data validation, pergi ke bahagian data. Instead of H21 ni mungkin kita akan letakkan sampai ke hujung
sampai ke hujung kita letakkan sampai Z ini. So bukan terhad kepada H, biar dia sampai Z dekat sini lah. So kita save. So bila kita save kali ni, barulah kita akan boleh nampak ada 6 di situ. Ya. Baik, kalau saya tambah lagi, contoh sampah jadi tambah lagi 7. Tak ada tingkatan sampai 7 kan, tapi kalau saya tambah maksudnya list dia akan jadi lebih dynamic lah di situ bila saya extend lagi dia punya range of data validation tadi. Baik. So, macam yang saya cakap tadi, kalau untuk sains ni mungkin dia ada 1 hingga 5 kan tingkatan dia. Tapi ada certain tingkatan, ada certain subjek dia tak akan ada untuk semua tingkatan. Dia akan mungkin ada untuk tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 saja. Contoh subjek matematik, math ataupun subjek fizik. So, saya tak nak ni menjadi 1, 2, 3, 4, 5 secara statik lah. So, saya nak dia jadi lebih dynamic. So, untuk jadikan dia lebih dynamic, list ini, so kita kena explore satu konsep yang baru, iaitu mengenai filter. Okay, dekat sini saya akan ajar mengenai filter sikit lah. Okay. Baik, so filter ini seperti yang kita dah belajar. Filter ni kita boleh gunakan terhadap sesuatu range untuk kita tapis data-data tertentu. Okay, so macam mana filter ni akan bertindak? So kita akan ambil dahulu function dia, filter. So kalau kita tengok di sini, kita perlukan perlukan range. So untuk range ni saya boleh pilih range daripada DSKP ini. Kita pergi ke DSKP, kita pilih daripada A sehingga ke hujung dia lah. Saya ambil semua sekali, A, Shift, P dekat sini So, first itu kita dah pilih semua dia punya range. Baik, itu yang pertama. Okay, kemudian kita boleh letak dia punya condition. Okay, condition dia kalau kita tengok di sini contoh dia. Contoh kalau kita ada A2 hingga B26, kita boleh letak conditionnya satu pernyataan yang menyatakan apa syarat yang perlu dinyatakan. Okay, untuk ni dia letakkan lajur A2 hingga A26 tu dia kena lebih daripada 5, ataupun D2 hingga D26 kurang daripada 10. So condition ini dia akan digunakan untuk dia menapis range-range tersebut lah. So apa yang saya nak di sini adalah, apa yang saya nak dia berlaku, saya nak apabila kita tekan filter ini, so bila kita gunakan filter ni, kita akan boleh filter DSKP ni mengikut kepada apa yang saya perlukan. Okay, sebagai contoh, kita ambil DSKP ni, kemudian apa yang saya nak adalah contohnya saya nak A ni sama dengan A ini ataupun kita tulis dia punya range sebagai DSKP tanda seru ni, kemudian kita buat A sehingga A, maksudnya kita ambil semua A tersebut. Kita cari dalam A hingga A itu, semua kolom A itu yang sama dengan science. Bukan science, science ni saya kena buat dia dalam bentuk perkataan. Bila perkataan kita akan gunakan double quote ini, science. Dan juga kemudian kita letakkan condition yang kedua. Pertama, condition dia kena science. Kedua, tingkatan dia, contoh saya letakkan tingkatan dia. Tingkatan ni adalah dekat second lajur ni, iaitu lajur B ni. So kita boleh buat DSKP, nama sheet ini DSKP. Kemudian kita ambil dia punya tanda seru, kita ambil B, semua lajur B tersebut, so B hingga B. So kita tak lock dia punya B tu. Okay, jadi maksudnya dia akan ambil semua B tersebut dan kita akan cari yang sama dengan 1. So dia akan ambil, okay, dia akan ambil range itu DSKP A hingga P, di mana dia punya A itu sama dengan science dan dia punya tingkatan itu sama dengan 1. Maksudnya kita ambil DSKP science tingkatan 1 lah, itu maksudnya dengan filter ini. So kita tekan enter. So apa yang saya boleh dapat di sini adalah saya akan dapat NA. So kenapa saya dapat NA? Sebab ada kesilapan pada DSKP ini. So kalau saya buang ini dahulu sebab ini mungkin number, so dia kena cari number. So di sini kita boleh nampak lah. So kalau tengok kriteria di sini, so ini adalah semua data yang berkaitan dengan sains tingkatan 1. Okay, baik. So kalau ini saya boleh buat dia secara dynamic. Sebagai contoh, saya akan insert dulu row 1, row above. Contoh di sini saya letakkan science. Okay, di sini saya letakkan tingkatan 1 kan. Okay, so ini saya boleh letakkan, saya gantikan formula ni. Okay, saya gantikan formula ni, science ni dengan apa benda yang ada dekat A1 ini. Kemudian dia punya DSKP B ni, tingkatan dia adalah apa-apa sahaja yang dekat A2 inilah. Okay, saya boleh gantikan dia secara dynamic di sini. Baik, so ini adalah semua DSKP yang berkaitan dengan
sains tingkatan 1. Contoh kalau saya nak ubah kepada sains tingkatan 2, so saya boleh ubah dekat sini lah 2, dan kemudian dia akan loading sikit, kemudian dia akan cari semua DSKP untuk tingkatan 2. So itu kegunaan untuk filter lah. So filter ni dia boleh ambil range tersebut dan kita boleh tetapkan dia punya condition, seberapa banyak condition yang diperlukan, ya. So dia akan cari mana satu range dia yang boleh menepati syarat yang telah ditetapkan. Baik, kita mulakan, kita cuba terus aplikasikan filter inilah untuk kita menghasilkan list, ya. So apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak buat, bila kita tengok sains ni kan, kita nak tahu apa tingkatan yang ada dekat situ. Okay, so first, apa yang saya boleh buat, saya akan delete ni dahulu. So apa yang saya akan buat adalah saya akan gunakan filter. Saya akan gunakan filter dekat D21 ini, Saya akan gunakan filter, dan kemudian apa yang saya boleh buat, saya akan filterkan DSKP. So yang ni tadi sebab kita nak tingkatan dia kan, so kita boleh filter terus tingkatan lah. So kalau tengok tingkatan tadi dia adalah B inilah kan, so kita boleh filter B tu, filter range B yang kita nak filter, iaitu merujuk kepada tingkatan, di mana dia punya subjek itu adalah dekat A kan. So kita ambil DSKP A, DSKP A hingga A, DSKP A hingga A. So ini conditionnya, dia kena sama dengan sains ini. Okay, so dia dah filter. So ini untuk sains lah. So di sini kita boleh tengok ada banyak, satu, lepas tu bila kita turun bawah lagi ada 2, 3, 4, 5. Saya tak naklah masukkan ini ke dalam saya punya validation kan, list tu dia kena unique. So untuk uniquekan list itu, kita boleh gunakan satu lagi fungsi, iaitu unique. Saya buka kurungan, kemudian saya tutup filter itu dahululah. Okay, so filter tadi saya letakkan dalam unique. Bila saya letakkan filter dalam unique, so kita boleh dapatkan list yang lebih lebih baik lah, iaitu dia lebih unik. Maksudnya dia buang value yang duplicate. Okay, seterusnya, sebab kita nak validation dia tadi adalah dalam bentuk melintang macam ni lah kan, kita nak dia dalam bentuk melintang. So apa yang kita boleh buat di sini adalah kita boleh lintangkan dia menggunakan fungsi transpose. So sekarang ni dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. So kalau saya gunakan fungsi transpose, selepas filter dia unique, selepas unique dia transpose. Okay, bila saya gunakan fungsi transpose ini dalam unique itu, so kita boleh dapat dia melintang. Jadi melintang lah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, baik. Jadi dia akan jadi inilah, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama macam list tadi. Okay, baik. Jadi untuk tingkatan, untuk subjek ini pun boleh, kita boleh juga buat validation. So contohnya kalau kita nak letak ini, saya akan biarkan dahulu. Baik, so untuk sains ini so kita akan ambil daripada subjek. Kalau kita tengok data ini, kita tengok subjek dia adalah pada kolom A inilah. So saya cuma nak DSKP A hingga A. Jadi kita dapat inilah. Tapi kita tak dapat semua sekali kan, sebab kita belum lagi gunakan array formula. Okay, kan saya ajar sebelum ni, kita akan gunakan array formula kalau dia melibatkan a range of values. So sekarang ni dia tunjukkan reference lah. Kenapa dia tunjukkan reference ni adalah disebabkan sepatutnya kalau kita gunakan array formula ni, dia akan letakkan semua benda tu dekat bawah. So apa yang saya akan buat sekarang ni, saya akan alihkan ni dahulu. Okay, saya akan buang ni dahulu sekejap. Kemudian apa yang kita akan buat, kita akan tengok dia akan loading dekat sini. So kita dapat benda yang sama macam tadi. Cuba ini kita tak perlu filter lah, kita dapat semua subjeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab dia banyak sangat yang berulang ni kan, yang ni kan dia berulang. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kenakan unique pada list ini. Bila kita gunakan fungsi unique, apa yang dia akan return adalah dia akan returnkan subjek-subjek yang bukan duplicate, maksudnya unique lah. Dan kemudian apa yang kita boleh buat adalah kita boleh, sekali lagi, kita boleh transpose. So ini adalah antara function-function yang selalu digunalah untuk kita buat drop down ini. Okay, saya akan gunakan formula ni semula dekat sini tadi. Okay, E21 tak apa, nanti dia akan expand semula. Okay, so ini saya tak nak subjek itu sekali, kena juga. So saya akan, kan subjek itu adalah daripada first kan,
So saya boleh buang subjek tersebut dengan evaluate dia punya range itu daripada A2 ini, dari sini saja A2. So A1 tu tak perlu masuk lah. So instead of saya letakkan tadi, di sini saya letak dia A hingga A, maksudnya daripada first A tersebut. So saya boleh mulakan daripada A2 sahaja. So tak perlulah sampai A tu So ni saya boleh buat A2. Okay, so apa ni tadi? Baik, sebab dia tak ada E21. Kenapa dengan E21? Sebab dia ada something. Sebab dia ada something tadi. Okay, so dekat sini kita boleh buat dia punya list jugalah di sini So di sini kita boleh buat, sekali lagi kita boleh buat data validation. So view more selection, data validation. Lepas tu kita ambil select data range. Kita ambil range dia tadi macam biasa 20 sehingga ke hujung sekali lah kalau boleh. So kalau ni dia punya hujung adalah FD ini So saya akan letakkan D20 sehingga FD20, range yang sama. Lepas tu kita akan save. So sekarang ni apa yang saya boleh buat adalah tengok subjek dia, dia akan ada inilah drop down untuk semua subjek yang ada di situ. Okay. Dan satu lagi, kalau kita tengok di sinilah, maksudnya bila subjeknya berubah, sebab ada certain subjek dia tak akan ada untuk tingkatan tertentu. So dia boleh filter out yang tidak berkaitan tadi lah. So ada certain tingkatan dia tak berkaitan. So kita boleh isi tingkatan itu dengan lebih tepat lah. Okay. So ini dia akan ubah dahulu kepada apa ni? Kepada 6 lah sepatutnya. Tak apa. Moving on. So kita tengok dahulu kepada bidang. So bidang pun sama juga. Tadi kita filter tingkatan ini filter tingkatan ini by satu kriteria, iaitu DSKP AA ini adalah merujuk kepada dia punya subjek. Okay, kita filter dia punya tingkatan by dia punya subjek, sebab itu kita boleh dapat dia punya nilai tersebut. Okay. Sebab dia gunakan daripada E21 saya ubah balik saya punya range mula daripada D tersebut. Saya save dahulu, baru dia akan keluarkan ni jadi 6. Baik, so sekarang ni saya nak filter dia punya bidang. So kalau tingkatan tadi kita cuma filter dia by subjek, tapi kalau bidang kita kena filter dia by subjek dan tingkatan. Okay, betul, subjek dan tingkatan. So untuk subjek tersebut, apa bidang yang terdapat untuk subjek tersebut lah. So saya mulakan dengan yang senang sikit, iaitu sains. So saya tahu bidang-bidang untuk sains lah. So sains ni saya akan ambil form 2 lah contoh. Okay, so untuk bidang ini, so dia akan berkaitan dengan sains dan dia punya subjek dan juga tingkatan. So dia akan bergantung pada dua benda tu. So macam tadi juga, kita akan buat satu list yang memaparkan semua bidang, dan bidang itu sebenarnya dihasilkan daripada filter itu tadi. So kita akan buat, first kali kita akan buat filter dulu lah. Filter, lepas kita filter, apa yang kita akan filter adalah kita akan filter dia punya bidang. Kita akan filter dia punya bidang, maksudnya kita filter yang ni lah. Kita boleh select saja, tak perlu pun tulis DSKP tadi. Kalau kita terus pergi kepada range ini tadi sebab kita nak buat dia dekat sini. So kita tekan pada DSKP, kemudian kita nak pilih semua range bidang ini, which is dekat kolom E inilah kan. So kita boleh pilih saja dan kemudian kita buat koma. So first kita dah pilih dia punya range seperti yang diperlukan oleh filter. Lepas range kita boleh letakkan dia punya condition. So condition apa yang saya nak letak adalah condition dia subjek itu kan, kita akan tengok kepada dua benda. First kita tengok kepada subjek, kedua kita akan tengok kepada tingkatan dia. So kalau subjek dia adalah DSKP A hingga A, which is this one. Okay, boleh pilih sahaja dekat sini lah, ataupun kita boleh type jugalah di sini type, kena nama sheet dahulu. Lepas tu A hingga A, okay, koma. Lepas tu pergi kepada second condition. Second condition adalah B ini nantilah. Okay, saya tutup dahulu. Tapi saya belum tulis habis lagi formula ni So DSKP A tu kita kena nyatakan. Kita tak cukup nyatakan lajur tu, kita kena nyatakan apa syarat pada lajur tu yang kita kena tetapkan So untuk lajur A hingga A tu, which is merujuk kepada subjek, saya nak dia sama dengan sains ini. Okay, untuk dia punya bidang tadi, bukan bidang, sorry, tingkatan BB, DSKP BB ni merujuk kepada dia punya tingkatan itu tadi. So itu dia kena sama dengan tingkatan yang telah saya letakkan di sini. Okay, so bila saya tekan ni, maksudnya dia akan menghasilkan inilah semua dia punya nilai. Okay, so daripada sini sama juga, daripada filter, lepas saya filter saya akan buat unique.
unique. Selepas unique, okey, lepas unique saya akan dapat dia punya sebab ini dalam bentuk menegakkan, so saya kena dapatkan dalam bentuk melintang, so saya akan gunakan transpose. Saya tutup balik. So kita tak gunakan banyak sangat equation lah di sini kita gunakan equation yang limited sahaja. So sama macam tadi, bila kita dah ada list secara melintang ini, so kita boleh buat dia punya data validation di sini lah. Right click, data validation, lepas tu pergi kepada list from arrange, that is correct. So select data range. Data range yang saya nak gunakan, kita akan mulakan daripada D inilah. Okay, pada D, macam yang saya cakap tadi, yang ni dia punya list tu adalah sampai, untuk lebih selamat lah, saya letak dia sampai FT itulah. So saya yang ni saya akan letakkan sehingga FT 27. So saya tekan OK, lepas tu saya save. Okay, so kalau kita tengok di sini, kita boleh pilih lah. So ini adalah bidang-bidang untuk tingkatan 2. So ini adalah dapat ekosistem dan sebagainya lah. Ok, so untuk bidang yang kedua pun sama juga, saya akan letakkan benda yang sama. Ok, sama macam ni jugalah. Saya copy saja formula dia dekat atas ni. Ok, lepas itu saya pergi ke bawah. Saya tekan sama dengan dahulu. Sebab saya copy tadi apa yang saya copy adalah saya copy yang bukan sama dengan ni lah, daripada transpose ni sampai ke hujung. Itu yang saya copy tadi. So bila saya paste dekat sini, saya mulakan dengan sama dengan dahulu. Kemudian saya akan tekankan enter kat sini. Kenapa saya nak buat yang tu adalah dia beza, sebab kalau kita direct copy, dia akan copy formula lah. Bila copy formula, dia akan jadi macam ni. So dia akan ada something yang berubah. Kita nak log pun tak best juga log, sebab ada sebab dia nanti. So kita buat secara manual macam ni lah. Ataupun yang ni tadi, kalau kita tengok di sini, B20 tu tak sepatutnya bertukar lah. Dia kena jadi B20 untuk A sebab merujuk pada subjek sains ni, dan B21 untuk tingkatan tersebut. So yang ni pun dia kena sama jugalah. Ini kena 20 dan ini pula dia kena 21. Baru kita dapat benda yang sama lah. So sini pun sama juga, kita akan letak dia punya bidang. Lepas tu data validation sama benda yang sama. Saya akan ulang-ulang supaya boleh faham lah. So ini akan buat FT, range dia sampai FT. So saya akan save. Okay, so di sini pun kita boleh pilih bidang yang kedua. Contoh kita nak pilih bidang nutrisi lah, contohlah. Okay, baik. Step yang seterusnya adalah standard kandungan. So standard kandungan ni dia akan bergantung kepada subjek, tingkatan dan juga bidang dia. Okay, apa bidang yang ada dekat sini. Okay, kita buat daripada sains dan tingkatan dan juga bidang. Kita validkan semula lah. Start daripada sains, iaitu subjek, tingkatan dan kemudian dia punya bidang. Okay, so dekat sini saya akan gunakan sama juga. Saya akan gunakan filter. Lepas filter, apa yang saya nak filter adalah standard kandungan, which is dekat G inilah dia punya data. Okay, so saya akan pilih semua G tersebut. Okay, G itu yang saya nak analyze. Lepas saya nak analyze G, dan kemudian apa yang saya nak adalah subjek ini tadi. Subjek ini, sains ini, dia adalah dekat A tadi. Sini, subjek dekat A, tingkatan dekat B, dan bidang itu dekat E. Itulah dia punya keperluan tadi ya. Okey, baik. Jadi untuk subjek dia kena sama dengan sains. Jadi maksudnya kita letak di SKP A sama dengan sains. Lepas itu untuk dia punya tingkatan, which is di SKP B dia akan sama dengan tingkatan ini, tingkatan 2. Dan untuk dia punya bidang dia, okey, bidang dia kena sama dengan kedua-dua ini. So macam mana kita nak buat condition dia kedua-dua itu sekali. So ni kalau nak search, boleh search tentang boolean lah, macam mana dia punya condition. Okay, saya akan ceritakan sedikit sekejap Baik, contoh kalau ni saya akan cancel dahulu. Saya akan deactivate dahulu lah. Okay, contoh kalau boolean ni dia ada condition dia. Macam contohnya kalau kita ada N lah kan. Okay, dia sama ada kalau dalam komputer, term komputer ni dia ada nilai true. Lepas tu dia ada nilai false, nilai salah. Okay, kalau kita contohlah kita letakkan kan, kalau betul dan salah. Okay, contoh kalau kita semak paper kan, ada jawapan betul dan ada jawapan yang salah. So biasanya kita akan pilih yang salah. Okay, kalau N true ni, lepas tu dengan false,
dia akan menghasilkan false, dia akan menghasilkan salah. Kalau kita gunakan or atau, dia akan pilih yang betul lah, 1. Okay. Itu sedikit sebanyak tentang boolean lah. Baik, jadi dekat sini saya nak dia punya filter ini dekat bahagian dia punya bidang ini, saya bukan just nak dia sama dengan bidang tadi Bidang tadi adalah kalau kita tengok di sini tadi, bidang itu adalah E DSKP E E hingga E. Okay. DSKP E hingga E itu saya nak dia sama dengan sama ada ekosistem ataupun nutrisi. So macam mana saya nak buat? Simple saja. So dia sama ada DSKP E ini sama dengan 27 ataupun dia sama dengan 28. So macam mana saya nak buat atau tu adalah dengan menggunakan plus notation inilah, dia sama dengan or untuk dalam spreadsheet inilah. Okay. Ataupun ini saya kena letakkan dalam kurungan dahulu. Saya kena letakkan ini dalam kurungan. Ini pun saya kena letakkan dalam kurungan. Lepas tu kita ada tambah ataupun DSKP ataupun DSKP E hingga E itu sama dengan nutrisi ini, iaitu B28. So kalau kita tengok di sini no match di situ So kenapa dia no match adalah disebabkan oleh kenapa dia no match adalah disebabkan ini tak betul lah dia punya notation. Yang ni condition yang first ni kita kena letakkan dalam kurungan, tambah dengan condition yang second pun kita akan letakkan dalam kurungan juga. So ada banyaklah kurungan di situ. Okay. Baik, bila kita tekan enter, kita akan dapat nilai inilah. So kita dapat semua nilai ini. So macam tadi dia ada nilai yang berulang lah di sini Kalau kita tengok sebab kita pilih ekosistem dan nutrisi, so kita ada 2.1 sehingga 2.3 sehingga 2.4. Lepas tu kita ada juga 3.1 lah. So dia include sekali condition untuk yang ni juga, untuk nutrisi juga. So tapi yang ni dia tak unik lah. So kalau dia tak unik, kita boleh, dia banyak duplicate lah, itu maksudnya. So kita letakkan unik pada filter tersebut, filter result tu, dan kemudian kita tekan enter. Okay. Dan lepas itu sebab kita perlukan untuk validation, dia perlu melintang, so kita akan menggunakan transpose di situ. Begitu. Okay. Baik, so next step macam biasa sama juga. So yang ni pun saya boleh copy dahulu dia punya formula, Ctrl C, dan kemudian saya akan guna pergi bawah ni sebab ni pun still standard kandungan. So saya akan gunakan yang ni jugalah. Okay, sama juga formula dia. So untuk validation yang ini saya boleh buat sama juga view selection, data validation, list from arrange. Kita akan mulakan daripada D ini sampai ke hujung sekali tadi FT. So kalau tengok step ni berulang sajalah sebenarnya. So saya rasa saya boleh simplekan, ini pun sama juga. Data validation, range from formula, lepas tu kita ambil daripada range ini sehingga ke bawah, sehingga ke FT. Okay. So kalau review setakat ni, bila kita buat drop down, so kita kena buat dia punya filter itu dahululah. So kita kena, trik dia adalah kita buat list kat tepi ni. So bila kita dah buat list tersebut, so kita boleh set dia punya validation sama dengan list tersebut lah, pada range tersebut. Okay. Dan range ini dynamic lah. So kalau kita ubah dekat sini, contoh saya ubah dekat ni 3 kan, contoh. So dekat sini pun dia akan berubah jugalah. So kita boleh pilih lagi di sini. Contoh saya nak pilih 2 inspirasi, 3 pengangkutan, contohlah. Okay. So dekat sini pun bertukar jugalah dia punya standard kandungan. So saya boleh pilih standard kandungan daripada 2.1 boleh, saya boleh buat daripada 3.1 pun boleh. Okay. Contoh kita gunakan dua ni lah, 2.5 dan 3.1. Satu daripada 2, satu daripada 3 tersebut, bidang yang ketiga tersebut, untuk sains tingkatan 3. Okay, so sekarang ni adalah kita nak tackle bahagian standard pembelajaran. So standard pembelajaran ni tak jauh daripada standard kandungan lah. So kalau saya dah tunjukkan untuk bahagian standard kandungan, so standard pembelajaran should be no problem lah. Okay, so setakat ni kita buat dia sampai 2 lah kan, dia punya condition. So kalau ada satu lagi condition, yang tu boleh fikir sendiri lah. So macam mana kita boleh buat. So untuk standard pembelajaran, so kita buat benda sama sajalah. Okay. So kita tengok dekat DSKP standard pembelajaran dekat mana, dekat G ini kan. So kita akan filter G inilah yang kita akan filterkan. So kita filter dia ikut apa? Kita akan filter dia ikut subjek, tingkatan, bidang dan juga standard kandungan. Okay. So
So saya nak buat sekarang ni, saya nak buat dia punya standard pembelajaran ni akan sama dengan apa. So first sekali yang ni dia akan sama dengan filter dahulu. Kita cuba filter dahulu. Apa yang saya akan filter adalah saya akan filter dia punya standard pembelajaran tadi So dia akan pilih H ini, DSKP H hingga H. Itu yang saya akan pilih. Dan kemudian kita akan set dia punya condition. So first condition, dia punya subject sama dengan science, which is dekat sini tadi dia adalah DSKP A hingga A, sama dengan science ini. Oops. Okay, sama dengan science inilah. Okay. Lepas tu dekat second one, which is tingkatan DSKP B hingga B. Dan kemudian apa yang kita akan dapat buat di sini adalah dia kena sama dengan tingkatan inilah. Okey, kemudian dia punya, sebenarnya kita boleh copy saja daripada atas ni tadi So yang kita nak filter out adalah yang ni. So ini daripada ni daripada standard kandungan tadi, kita akan sambung daripada sinilah sebenarnya tadi So saya akan ambil daripada filter ini. So saya akan copy dahulu daripada filter tersebut. Okay, so saya akan letakkan dekat sini lah. Okay, saya akan filter di situ. Okay, setakat ni yang kita dah buat adalah kita bukan filter G lah. Kita sebenarnya filter, kalau standard pembelajaran tadi adalah E tadi E. Standard pembelajaran adalah H, maaf. Standard pembelajaran adalah H. Bukan bidang. Standard pembelajaran adalah H tadi H. So ini adalah dia punya standard pembelajaran. So sebenarnya kalau dah ikut kepada bidang itu tak cukup sebenarnya, dia kena ikut juga kepada dia punya standard kandungan. Okay. So yang kita buat tadi, setakat yang kita buat tadi itu adalah sehingga kepada dia punya DSKP E dan E ini, itu sebenarnya merujuk kepada dia punya bidang. Okay. E tadi merujuk kepada bidang ini Okay. Tapi untuk yang seterusnya kita kena further filter lagi, kita tambah lagi dia punya condition ini. Okay. So condition yang seterusnya dia sama macam condition ni juga. So sama ada dia include data daripada B29 ni, standard kandungan B29. So kalau kita tengok daripada DSKP tadi, so dia adalah DSKP. Kalau standard kandungan dia adalah G So DSKP G ke G sama dengan data dekat sini, okay, B29. Tapi sebab kita ada dua data lah, so kalau kita buat B29 saja, dan dia akan ambil daripada 2.5, dia tak akan ambil daripada 3.1. So apa yang kita buat adalah kita akan buat benda yang sama macam tadi juga. Saya masukkan di dalam kurungan dahulu, dan kemudian saya letakkan dia dalam satu lagi kurungan. Okay. Kemudian kita addkan dia punya condition. Satu lagi condition adalah saya letak dulu kurungan. Dalam tu kita akan ada DSKP tanda seru G hingga G itu dia kena sama dengan, instead of B29 kali ni kita nak dia sama dengan B30 juga. Okay. Saya akan tekan enter. Barulah kita akan dapat nilai dia akan include 3.1 sekali. Okay. So inilah dia punya filter. Sama macam tadi, kita boleh buat unik kalau nak, tapi itu untuk kalau lebih selamat lah, in case dia ada juga perulangannya di situ. Okay. Dan kemudian kita boleh gunakan transpose. So kita gunakan equation sama filter, unique, transpose, filter, unique, transpose, untuk kita buat dia punya list itu dahulu. Kemudian kita buat dia punya range. So bahagian ni saya akan cepatkan. So sama juga sebab semua benda itu adalah sama. F T 31. Okay. Save. So dekat sini kita akan dapatlah dia punya nilai-nilai itu semua. Okay. Baik, so sekarang ni saya nak buat pula untuk bahagian ini kan. Okay.
Saya akan cuba buat dahulu 3.11 3.1. So sekarang kita dah berjaya buat dia punya drop down lah untuk setiap daripada kita pilih subjek, kita boleh dapat dia punya tingkatan. Bila kita dah tahu subjek tingkatan, kita boleh tengok dia punya bidang. Subjek tingkatan bidang boleh tahu dia punya standard kandungan, dan daripada 4 benda tu kita boleh tahu dia punya standard pembelajaran. Okay? Dan kita boleh hasilkan dia punya drop down guna semua pengetahuan tu tadilah. So sebagai rumusannya, yang pertama kita ada filter. Kita filter dahulu. Kedua, kita gunakan unique untuk buang nilai yang bertindih. Dan kemudian ketiga, kita gunakan transpose untuk kita lintangkan dia. Bila kita lintangkan, kita boleh buat dia punya list itu tadilah. So dia akan include semua nilai tersebut. So saya nak cuba satu lagi benda, iaitu kita boleh copy. So kalau kita tengok tadi so tak banyak pun kita edit. Kita cuma edit dekat bahagian ini. Ini bahagian yang kita edit kan, dan kita pun edit juga bahagian inilah tadi formula saja, dia cuma ada formula saja di situ lah. Okay. Baik, so ini sebenarnya kita boleh copy. So contohnya kita ambil daripada 20 ni lah. Okay, kita ambil copy dia, copy, Ctrl C, dan kemudian kita akan cuba pergi bawah ni, kita ambil extra satu lah ni, kemudian kita akan paste dekat 36 ni, Ctrl V. Okay, kita akan check dahulu sama ada dia menepati ataupun tidak lah kita punya validation. Okay, so, kita kena hati-hati juga dengan validation dia, takut dia tak menepati apa yang kita perlukan lah. So first kita tengok dia punya formula dahulu lah. So kalau tengok formula, dia akan tengok kepada A18 hingga A, which is dah lari kan. Kalau kita tengok di sini dia dah lari lah. Sepatutnya di SKP A hingga A itu dia tidak berubah lah. Okay. So kalau dia tak nak kita ubah, so yang ni apa yang kita kena buat adalah kita kena lockkan dia saja. So function F4 di situ. Okey, kita check pula yang B ni. Ini tak ada perubahan. Dan kalau kita tengok di sini dia akan still check untuk yang subjek yang telah diterangkan di sinilah, sains itulah. Okey, yang pada B36 ni. So ini tak ada masalah. Dia tak ambil daripada yang first ini. Okey. So sebagai contoh, kalau saya tukar ni sebagai kepada, maksudnya dia respon lah. Kalau saya tukar kepada additional mathematics, dekat sini dia akan ubah kepada 4 hingga 5 tersebut. Okey. Dan kemudian so di sini saya akan dapatlah dia punya validation. Kat sini dia macam betul, tapi kita akan tengok nanti dia mungkin ada masalah di situ. Okey, ni saya kena lock tadi Saya dah lock dekat atas ni. Okey, A2 hingga A. Belum lagi lock, sorry. F4 di situ. Ini tak ada masalah. Bila saya check dekat sini pun tak ada masalah. Should be correct. Lepas tu kalau ini sama juga, tak ada masalah juga. Dia still ambil sains tingkatan 3 sebagai dia punya condition tersebut. Dan kemudian kita punya filter pun kita akan filterkan E. Okay. So ini pun sama juga, dia tidak berubah. Okay. Ini pun sama juga, should be dia ambil daripada subjek untuk second row ini sains tingkatan 3, 43 dan juga 44 inilah. Okay. So ini pun sama juga, dia tak ada perubahan. So saya akan check yang first ini saja. Still benda sama, dia ambil daripada row ini jugalah. So dia tak ada masalah. Untuk formula dia tak ada masalah. Sama juga dia tak ada masalah. Okey, sekarang ni masalah dia adalah pada validation kita. So kalau kita tengok di sinilah. Okey, kalau kita tengok di sini, ini kan sepatutnya contohlah kalau saya tukar add kan. Add kan dia cuma ada untuk 4 dan 5. Tapi kalau kita tengok di sini, tengok dia masih lagi 1, 2, 3, 4, 5. So kenapa itu berlaku adalah kalau kita tengok kepada dia punya data validation, view more data validation dia. So kalau kita tengok dia masih lagi lock pada D21 hingga Z21 ini, which is merujuk kepada yang atas ini So kita tak nak dia, sebenarnya kita tak nak dia merujuk kepada D21 tersebut lah. Sebenarnya kita nak dia merujuk kepada current set inilah, iaitu D37 ini. So dia should be merujuk pada 45. So apa yang saya nak buat di sini adalah saya nak betulkan dia punya validation dahulu. So saya ambil view, more selection, data validation. Yang ni kan dia dah lock itu. Lock itu yang menyebabkan dia tak boleh mengupdate dia punya data tersebut lah, mengikut kepada dia punya row. So saya save dahulu. So saya tak lockkan dia punya data validation. Data validation ni saya tak lock, saya buang dia punya lock. Saya buang dia punya lock di sini, save. Ini bersama juga data validation.
Data validation, saya buang dia punya log ni. Dollar symbol ni adalah dia punya log lah. Itu tandanya sel itu dah di log. So bila saya paste ke tempat lain, so dia takkan dia takkan menyebabkan data validation tu. Dia menyebabkan data validation tu ikut yang lama lah. Dia tak ikut yang current set tu. So saya nak dia ikut kepada current set inilah. So kalau saya paste dia dekat sini, should be dia ikut ini jugalah dia punya validation tersebut. Okay. So dekat sini kita buat dia data validation, buat dia punya dollar symbol. Okay, ini saya akan cepatkan untuk memudahkan lagi. Baik, so sekarang ni saya dah buat dia punya nilai itu tadi lah. Saya dah buat dia punya perubahan kepada dia punya validation supaya validation dia lebih dynamic mengikut kepada current cell. So saya akan copy dahulu, Ctrl C. Saya akan cuba test sekali lagi. So first dia dekat 20, kemudian saya buat dia dekat 36, Ctrl B dahulu. Kemudian saya buat dia dekat 52 inilah. Okay, dia jarak dengan satu petak lah dia punya pengantara. Okay, so saya akan test nilai dia dengan yang paling bawah inilah. So should be. Kita tengok formula dia, tengok dia tak berubah lah. So dia still gunakan A2 hingga A2. Formula dia should be no problem. Dia akan update berdasarkan current cell kan, current set itulah. So set yang ketiga ni dia bermula dekat 52 ni. Should be dia akan ambil semua data yang berkaitan dengan 52 tersebut lah. Okay, ini pun sama juga, ini pun sama juga, no problem. Macam ini tadi dia tak, no problem lah. Kalau untuk yang second pun dia no problem juga tadi So should be no problem. So sekarang ni kita punya concern adalah pada validation ni lah. So sama ada dia valid ataupun tidak. So this one should be no problem. So kalau kita tengok dia punya validation di sini validation, data validation dia, tengok dia dah ikut kepada D52 hingga FD52, which is the current set tersebut lah, yang bermula daripada A52 tersebut. Okay, tengok bila kita dah buat dengan betul tadi, tengok ini bila dia 3, dia akan update juga dia punya nilai ni. Okay, baik, ini sama juga. Kita boleh buat dia functions. Contoh kita nak benda lain juga, iaitu quadratic, system of equation 2 ni lah contoh. Lepas itu kita ambil function, lepas tu kita ambil quadratic equation and inequalities. Lepas tu kita ambil standard pembelajaran, kita boleh ambil 2.1.1, 2.1.2, tak sayang tu, ini sebagai contoh saja 1.1. Okay, so kita boleh ulang copy paste lah yang tu kita boleh ulang sampai berapa banyak benda yang berapa banyak kelas yang kita ada. Okay, so dia akan ambil saja dia punya validation. Okay, saya rasa cukup untuk bahagian tu. So rumusan dia yang ni kita cuma tengok dia punya drop down itu saja untuk kita pickkan dia punya standard pembelajaran based on standard kandungan dan juga bidang dan juga dia punya subjek dan ikatan semua lah. So benda yang kita tengok tadi adalah ni punya semua function yang kita gunakan lah, filter, unique dan transpose. Okay, dan juga data validation lah. So 4 point itu untuk sesi ini. Okay, saya rasa itu saja. Kita akan cuba sambung kepada next part lagi, di mana kita akan analyse semua data-data inilah. Okay, terima kasih.